Boleh tak? Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum tuan dan puan. Kita bagi sikit masa, sikit masa. We give some time allocation, masa untuk kawan-kawan kawan-kawan Facebook dan juga yang yang biasa follow page Puan Aminah Umar dan juga rakan-rakan Facebook saya yang saya yakin masih lagi berada di atas talian, sama ada tuan dan puan sedang menjalankan tugas-tugas yang berbentuk wrapping up ataupun tugas-tugas yang berbentuk persediaan untuk esok. Okey. Jadi malam ini kita pilih lagi satu topik yang juga menjadi antara perkara yang kita kata sesuai dibincangkan, sama ada tuan dan puan menjalankan bisnes. Yang ini terbuka, sama ada tuan dan puan menjalankan bisnes ataupun tuan dan puan secara peribadi sedang berada dalam satu kerjaya ataupun mungkin tengah belajar lagi pun dia merupakan satu perkara yang relevan, iaitu tentang kita akan kupas sedikit tentang jenis-jenis goal setting ataupun tujuan yang biasa kita buat. Ada jenis-jenisnya. Jadi apabila kita bincangkan tentang goal setting ni, biasanya tuan dan puan kita kata kita target apa, sasaran kita apa, dan biasanya yang kita buat ni memanglah kita kata sebagai perkara yang kita kata kita nak buat secara tahunan tapi sebenarnya goal setting ini kadang-kadang dia merupakan satu perkara yang memanglah kita letak sebagai pencapaian setahun tapi ada kalanya goal setting ini juga merupakan perkara yang kita nak capai mungkin 2-3 bulan ataupun kita kata 2-3 tahun Jadi setiap satu tu sebenarnya mempunyai peranan-peranan ataupun fungsi-fungsi tertentu. Jadi untuk tu tuan dan puan apabila tuan dan puan masuk, boleh tinggalkan komen dan juga tinggalkan tanda like, boleh hantar love supaya kita dapat meneruskan komunikasi lanjut komunikasi lanjut ke atas perkara-perkara yang dibincangkan dan beberapa topik yang saya yang saya ada susunkan dalam jadual. Sebenarnya ada dalam jadual tu, cuma bila kesesuaian masa dan juga keadaan tertentu yang membolehkan ia disiarkan secara FB live Jadi sementara menunggu menunggu beberapa rakan kita masuk, tuan dan puan sekiranya dapat menonton siaran ini selepas daripada ianya selesai. Maksudnya dalam konteks rebroadcast yang tuan dan puan tonton itu, tuan dan puan masih lagi boleh tinggalkan komen tinggalkan like and share dan juga kita akan adakan kalau perlu hubungi, boleh terus hubungi admin page ataupun boleh terus hubungi saya sendiri Jadi untuk itu tuan dan puan, apakah sebenarnya yang kita kata yang kita sibuk sangat kenapa nak sebut tentang planning, kenapa nak sebut tentang bila planning ni kena ada goal setting kenapa sibuk kenapa nak sangat bercakap tentang semua ni Jadi tuan dan puan, kita dah banyak mendengar orang-orang bijak pandai berkata bahawa sebelum kita memotong pokok, kita tajamkan dahulu gergaji Dengan menajamkan gergaji itu 2-3 jam, kita boleh menebang pokok dalam tempoh yang lebih pendek. Jadi banyak kata-kata pujangga ataupun kata-kata orang bijak-bijak sebelum ini banyak menekankan tentang keperluan planning. Jadi antara keperluan planning pula adalah adanya satu goal ataupun satu tujuan ataupun satu sasaran yang kita nak capai. Jadi apabila kita nak capai, ada letak tujuan, ada letak sasaran tu tuan dan puan. Ini saya masuk kepada kupasan topik ini. Biasanya kita ada 3 cara ataupun 3 jenis bagaimana kita akhirnya ada satu sasaran tu tadi. Jadi antara banyak-banyak yang biasa kita buat, mungkin sebelum ni kita tak pernah review kita punya plan. Bukan tak pernah review tuan dan puan, kita review tetapi kita cuba ubah
Okey, kalau tahun lepas saya plan 2, tahun ni saya plan 3 lah. Okey, kalau tahun lepas saya plan 5, tak menjadi semua. Tahun ni saya nak plan 1 sajalah. Jadi sebenarnya apa-apa yang tuan plan tu dengan satu tujuan yang nak dicapai, sebenarnya tuan dah review dan tuan buat perubahan. Tetapi perubahan dan review itu dibuat dalam keadaan tidak mengenali dasarnya. Apakah yang menyebabkan kita terus kepada conclusion, kita merumuskan sasaran kita ataupun goal setting kita tu begitu. Okey. Jadi ada 3 jenis tuan dan puan. Jadi kepada tuan dan puan yang menontonnya sama ada secara live atau selepas ini, tuan dan puan nanti boleh bantu rakan-rakan lain dengan meninggalkan catatan supaya ia lebih mudah. Saya pun akan catatkan juga, mungkin lambat sedikit. Yang pertama sekali, kebanyakan daripada kita yang ramai, mungkin tuan dan puan kena boleh dapat reflection selepas ni. Apabila kita membuat satu goal setting, yang pertama sekali kebiasaannya orang buat goal setting itu adalah berdasarkan kepada emosi kepada keadaan tertentu. Contoh, tahun lepas kita target 500,000. Contoh dalam keadaan bisnes lah, katalah kita target revenue 500,000. Tapi kita cuma dapat 300,000 saja. Jadi kita frust dan kita marah. Kita dah target dah 500, kita dah buat usaha tapi dapat 300,000 saja untuk tahun 2019. Jadi dalam keadaan kita punya frust tu, kita punya marah tu, maka kita kata tak apalah, tahun ni target 500, dapat 300. Sekarang ni saya nak target 1 juta supaya saya boleh dapat 700. Jadi target tu, goal setting yang kita tetapkan tu tadi adalah berdasarkan kekecewaan kita tadi tu. Ataupun kepada keadaan marahnya kita tadi tu tak dapat apa yang kita rancang tahun sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi, cuba tuan dan puan reflect semula. Apakah tuan dan puan pernah menetapkan goal dalam keadaan berdasarkan marah, berdasarkan frust, berdasarkan kecewa, berdasarkan tak puas hati apa yang sudah berlaku sebelum ni. Ataupun contoh, alah, tahun lepas saya langsung tak ada MC dalam setahun. Satu hari pun saya tak ada MC. Tapi saya tak dapat pun award pekerja terbaik. Jadi kita marah. Okeylah, tahun ni saya tak kira. Saya boleh entitled untuk MC 14 hari, saya akan ambil 14 hari. Kita dah set goal macam tu. Berdasarkan apa? Kerana kita kecewa. Kerana kita marah. Kerana kita tak setuju dengan beberapa keputusan yang mungkin dah dibuat dalam kumpulan kita ataupun dalam syarikat kita tadi. Oleh kerana goal setting itu kita letak atas dasar kemarahan, dia akan mengakibatkan perkara-perkara lain, iaitu goal setting kita tu dah tak berbentuk objektif lagi. Katalah sebagai contoh, saya dah set dah 1 million. Saya dah set dah saya punya target sale 1 million. Kenapa grup lain tu buat kerja lagi entah apa-apa tapi boleh dapat 1.5 million. Saya hanya boleh 1 million saja. Kita dah marah, kita geram. Kenapa kita tak boleh? So kita frust. Jadi kita frust, okey, kalau macam tu saya nak target 2 juta. 2 juta punya sale. Supaya yang tahun lepas ni tak dapat ni sebab target 1 juta cuma dapat 700, kita target 2 juta supaya kita dapat 1,500, 2 juta supaya kita dapat sekurang-kurangnya 1.7 million. Jadi setting goal yang macam itu, jenis yang pertama yang biasa tu yang berlaku adalah kerana berdasarkan kemarahan. Jadi tuan dan puan cuba reflect semula. Apakah goal setting yang tuan dan puan ada pada tahun 2020 ni bersifat macam itu? Bersifat macam tu. Bersifat akibat daripada emosi, marah, geram, kenapa tak jadi, kenapa boleh macam ni, kita dah buat 100%, kenapa hanya dapat 70%. Jadi apakah tuan dan puan ada meletakkan goal setting itu berdasarkan emosi itu tadi? Itu jenis yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, ramai yang letakkan goal setting ini untuk memastikan dia selamat. Selamat aja. Jadi tuan dan puan pun cakap ginilah. Tahun lepas dengan keadaan macam ni kita capai 1 juta. 2020 ni saya rasa kita letak jangan banyak-banyak. Saya rasa 1.1 million cukup lah. Confirm boleh dapat.
Sebab kita akan duplicate, kita akan buat ni yang sama dan kita perbaiki. Tahun depan confirm kita dapat 1.1 million. Jadi kita tak nak kita down lah. Kita nak kita rasa bagus kan. Letak. Jadi tuan dan puan pun letakkan satu target ataupun satu goal yang mana tuan dan puan tahu confirm dapat. Ini maksudnya safe. Tuan dan puan meletakkan satu goal sebagai satu keadaan yang safe. Ini yang menyebabkan tuan dan puan yang orang cakap bahawa you only allow yourself not to fail. Apabila tuan dan puan letakkan goal setting itu ataupun tujuan itu yang tuan tahu confirm boleh dapat, bermakna tuan hanya membenarkan diri tuan dan puan, syarikat tuan dan puan, tim tuan dan puan untuk tidak gagal. Tetapi tuan dan puan tidak memberikan ruang kepada kumpulan tuan dan puan, diri tuan dan puan, syarikat dan tuan dan puan untuk berjaya. You are only allowing yourself not to fail, but you are not allowing yourself to succeed. Itu maksudnya. Jadi cuba kita reflect balik. Adakah ada beberapa sasaran yang kita letak tu adalah dalam keadaan supaya selamat? Selamat. Okey, katalah seorang salesman kata dia tahu dah tahun 2019 dia boleh buat jualan sebulan 30,000. Jadi tahun 2020 dia kata kalau ikutkan tahun 2020 ni saya rasa saya nak letak target 35,000 lah. 2019 dah capai 30,000 sales setiap bulan. Untuk 2020, 2019 30,000 sales sebulan kan. Dia target 2020 35,000 saja sales. Kerana dia tahu nak naikkan 5,000 tu confirm boleh dapat. Jadi bermakna salesman tersebut meletakkan satu goal setting yang selamat. Dia mahu dirinya tidak gagal, tetapi dia tidak membenarkan dirinya untuk berjaya. Ini apabila kita letak goal setting kita tu safe saja. Dia begitu. Jadi yang pertama tadi yang biasanya ada adalah meletakkan goal setting, letakkan sasaran sebab marah kepada keadaan sebelum ni. Sebab sedih dengan pencapaian sebelum ni. Sebab kecewa dengan apa yang berlaku sebelum ni. Sebab tak puas hati dengan apa yang berlaku sebelum ni. Yang kedua ni pula, dia letakkan goal setting dia, objektif dia, supaya dia tak gagal. Confirm dia boleh buat. Dia buat macam tu pula. Jadi, kalau tuan dan puan ada meletakkan mana-mana goal setting yang jatuh dalam kategori 1 dan 2, urut dada. Urut dada. Selama ni, kita buat goal setting adalah berdasarkan emosi dan kerana mahu selamat. To be safe. Okey, tahun lepas kita dah berjaya mencapai percentage of profit retain. Retain profit sebanyak 15%. Dan kita pun tahun lepas dengan kejayaan itu sudah membayar dividen sebanyak 7% contoh. Jadi tahun 2020 ni kita set lah retain profit tu 17%, 17%. Tahun lepas dah 15%, 17%. Ini nak save sebab confirm boleh buat. Dia nak save lah, save. Jadi dalam keadaan itu sekali lagi tuan dan puan, kita bila tuan dan puan nampak apabila goal setting itu, tuan dan puan dah tahu confirm boleh buat, confirm dapat. Maksudnya the effort, the energy, tuan dan puan boleh bayangkan macam mana keadaannya, yang mana dia akan jadi stagnan saja. Dia akan jadi straight line. Okey, yang ketiga tuan dan puan, barulah ini satu jenis yang jarang-jarang kita jumpa tapi ada, di mana goal setting yang diletakkan itu adalah berbentuk lebih solid, iaitu berbentuk satu aspirasi yang dia nak bawa. Apakah yang kita katakan sebagai satu aspirasi itu? Ialah tuan dan puan, apabila kita bersedia untuk buat sesuatu yang kita tak pernah buat sebelum ni. Kita tak pernah buat sebelum ni, tapi kita buat benda tu. Ataupun satu perkara yang kita buat tuan dan puan yang bukan diri kita. Contoh,
Kalau dulu kita kata kita takut. Kalau dulu kita kata kita takutlah nak bawa syarikat kita ni ke depan. Kita takutlah kita nak ke depan untuk jadi ambassador kepada syarikat kita. Kita tak comfortable. Tapi untuk tahun 2020, kita ada satu aspirasi besar yang berbeza, yang menjadikan kita kata, tahun ini saya akan menjadi the best ambassador. I'm going to be the best ambassador for my company. Itu juga merupakan satu aspirasi. Dia tidak berdasarkan kepada yang macam saya sebut tadi, yang pertama tadi dan yang kedua tadi. Jadi kadang-kadang aspirasi yang kita nak bawa ataupun yang kita nak dokong ni tadi tuan dan puan, kita tak jumpa lama apa sebenarnya. Apa sebenarnya. Jadi banyak kali goal setting yang kita buat tu berdasarkan emosi, kecewa sebelum ni, marah sebelum ni, geram dengan perkara sebelum ni. Dan atau paling tidak kita kata kita tak nak bersifat emosi, jadi kita set dia secara selamat saja. Tetapi satu lagi jenis bagaimana seseorang itu menentukan goal dia ataupun dia set objektif dia tu dalam keadaan dia mempunyai satu aspirasi yang besar. Satu aspirasi yang membolehkan dia nampak why, kenapa, what for, untuk apa dia buat semua tu. Jadi apa sebenarnya aspirasi kita tuan dan puan? Katalah kita bekerja, kita bekerja menjadi pegawai di mana-mana agensi ataupun syarikat ataupun institusi. Kita kata apa aspirasi kita? Maksudnya why are we doing that? What for? Mungkin kita kata ialah nak mencari rezeki untuk membesarkan anak-anak, untuk menunaikan tanggungjawab sebagai suami, menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Mungkin itu satu. Tetapi aspirasi ini adalah satu perkara yang lebih besar yang memerlukan tuan dan puan mendapat sokongan daripada orang lain. Katalah contohnya tuan dan puan, kalau tuan dan puan katalah bekerja ataupun menjadi pegawai kanan ke, ataupun tuan menjadi sebahagian daripada ahli satu organisasi, sekiranya tuan dan puan punya aspirasi itu masih berbentuk untuk meningkatkan ekonomi keluarga, betul. Tetapi maksudnya dia tak cukup besar. Your why is not big enough to drive you more. Kerana apabila aspirasi itu cukup besar tuan dan puan akan rasa takut. Pertama. Kedua, tuan dan puan tahu tuan dan puan tak boleh buat sendirian. You need support. When you have your aspiration that you want to uphold, you want to bring, you want to commit to, you will be scared. Kita akan takut. Jadi bila kita takut tu tuan dan puan, kita tahu bahawa kita perlukan sokongan. We need support. We need support. Jadi aspirasi ini adalah benda-benda yang lebih besar yang sebelum ni mungkin kita tak pernah buat, dan sekarang ni kita nak buat, dan dia ni cukup besar menjadikan kita takut, menjadikan kita risau. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ya, tapi bermakna kita dah sampai ke satu tahap kita nak commit. Jadi bila kita commit tu tuan dan puan, kita tahu bahawa this aspiration is a big one. I can't do it alone. So I need support. Jadi di situlah tuan dan puan, bila ada aspirasi ini, barulah kita ada satu impact yang kita boleh buat, sama ada untuk diri kita sendiri, keluarga kita atau orang di sekeliling kita. Ini sebenarnya 3 jenis yang biasanya ada apabila kita sendiri letakkan nak buat goal setting je. Nak buat goal setting itu. Jadi dalam konteks itu tuan dan puan, kami biasa bila berjumpa dengan business owner, bila dia letakkan satu-satu target atau satu-satu goal itu, biasa kita bertanya apa yang menyebabkan objektif itu diletakkan. Katalah tuan dan puan nak buka sebuah sekolah. Antara soalannya ialah, mengapa nak buka sebuah sekolah? Do you really need a school? Dia macam tu. Kalau katalah tuan dan puan kata, daripada enterprise saya nak buka Sdn Bhd. Itu what? Objektifnya what from enterprise to Sdn Bhd. That is what. So then questionnya when? Okay, next year. Okay, next 2 years. Okay, in 2025. Itu when. Jadi apabila goal setting tuan dan puan itu tadi hanya fokus kepada what and when, tetapi banyak kita lupa why. What for? Jadi
Tapi kalau why kita tu tak cukup besar. Contoh, saya nak tukarlah daripada enterprise ke sediaan berhad supaya kadar cukai saya lebih rendah. Betul. Tetapi why tu tak cukup besar tuan dan puan. Why? Okey, katalah saya dah ada syarikat. Saya dah tahu dah hala tujunya. Maka saya dah sasarkan dalam tempoh 5 tahun syarikat yang saya bangunkan nak pergi IPO. Okey? What? To go to IPO? When? 5 tahun. But why? What for? Why? Jadi benda-benda ni yang menyebabkan kita kata goal setting yang kuat tu tadi kan tuan dan puan membolehkan kita be driven to achieve it. Dan apakah yang membolehkan goal setting ini betul-betul solid itu adalah aspirasi. What is your aspiration when you do what you do now? Apa aspirasinya tuan dan puan? Jadi ada kalanya tuan dan puan kita dah buat tapi kita tak dapat nak letakkan apa benda aspirasi yang kita capai itu tadi dalam satu perkara yang kita kata clear, yang jelas. Aspirasinya apa sebenarnya? Apa yang tuan dan puan nak buat ni sebenarnya? Tuan dan puan buat bisnes, okey. Tuan dan puan buka syarikat, okey. Tak ada apa-apa tuan dan puan, cuma dalam kehidupan kita ini, apabila kita nak move forward ini dengan adanya goal, dengan adanya planning ni tadi, kita mesti juga ada satu clarity, ada satu kejelasan why, iaitu kenapa dan what for, untuk apa sebenarnya semua ni. Kalau tuan dan puan boleh menjawabnya dengan jelas, bermakna tuan dan puan mempunyai satu aspirasi yang jelas yang tuan dan puan nak bawa. Tuan dan puan tahu apa yang tuan dan puan buat. You know why you do things. You know what you do. Jadi tuan dan puan, sebenarnya topik yang kita kupas tadi itu adalah jenis-jenis bagaimana kita buat goal setting. Tetapi akhir tuan dan puan, goal setting itu sebenarnya apa yang membolehkan dia digerakkan, digerakkan, tidak kira lah apa yang tuan dan puan buat tu. Kadang-kadang ada setengah bisnes contoh, dia tak perlu pun pergi sediaan berhad. Dia tak perlu pun. Yelah, jadi sebab soalannya perlu menjawab. You have to answer the questions of why and what for. Kalau tuan dan puan dengar kata-kata Simon Sinek apa semua tu dalam video-video dia, ataupun Brian Tracy ataupun Jim Rohn, ada banyak jenis-jenis video yang kita boleh dengar semula. Mereka banyak bercakap tentang perkara-perkara ni. Why? What for? Apa sebenarnya? Memanglah kita bekerja dapat income, kita buat bisnes ada revenue, kita buat ada income, itu ya. Tetapi apakah yang perkara yang lebih jauh daripada itu? Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, kadang-kadang aspirasi tuan-tuan tu dah ada, tetapi tak jelas. Kalau orang tanya, kita tak boleh bercakap dengan confident, kita tak boleh bagi tahu dengan jelas, kita tak boleh bercakap, kita tak boleh berkongsi kita punya aspirasi. Kalau kita tak boleh kongsi, maksudnya tuan dan puan, maksudnya aspirasi kita tu masih bukan aspirasi, dia masih kecil. Sebab aspirasi ni satu perkara yang besar yang menyebabkan perlukan support, sokongan. Perlukan sokongan. Jadi antaranya tuan dan puan, kalau tuan dan puan tanya saya, Puan Min, okay, what is your aspiration? Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, ia merupakan satu aspirasi untuk menyokong perkongsian kekayaan. It is an aspiration that to uphold the shared prosperity vision. Di mana perkongsian kepada kekayaan ini termasuklah dalam abundance in life, apa perkara yang banyak, termasuklah kita kata perkongsian dalam bentuk yang berbentuk tangible yang kita boleh nampak, iaitu sama ada kewangan ataupun benda-benda yang kita buat untuk orang lain, ataupun perkara-perkara yang berbentuk intangible yang tak nampak, seperti kita kata belas kasihan, kasih sayang, doa, jadi benda-benda tu intangible. Jadi bila kita sebut sebagai shared prosperity, maksudnya segala bentuk itu mesti ada satu elemen, mesti ada satu bentuk perkongsian yang kita nak bawa tu tadi. Jadi antaranya dengan menyokong usahawan, one of the initiatives to support business owners in doing their business at best is to support where they can share their prosperity in business.
Jadi bila tuan dan puan punya perniagaan berjaya, maka tuan dan puan akan berkongsi kekayaan itu dengan supplier. Tuan dan puan berkongsi kekayaan itu dengan pekerja. Tuan dan puan berkongsi kekayaan itu dengan masyarakat. Tuan dan puan berkongsi kekayaan itu dengan orang-orang di sekeliling tuan dan puan. Jadi dengan menyokong itu juga pada masa yang sama, kita juga menerima sokongan. Itu yang kita sebut sebagai shared prosperity vision tu tadi. Jadi kalau tuan dan puan kata apa aspirasi saya sendiri, itu sebenarnya yang saya bawa, yang mana kali ini tuan dan puan pun akan dapat mendengarnya dengan jelas daripada saya. Kerana saya pun menemui kejelasan, the clarity of my own aspiration quite recent. Jadi bila kita jumpa tu tuan dan puan, barulah kita rasa satu kelegaan di mana kita clear, kita buat semua ni untuk apa. Jadi tuan dan puan, memang segala yang kita buat ni lillahi ta'ala, tetapi bagaimana kita meletakkannya, how do we phrase it so that we can embrace it, so we can feel it, so we can share it, so we can support it. Dia macam tu. Okey tuan dan puan, jadi untuk malam ni, itu perkongsian saya, iaitu 3 jenis yang biasa orang buat bagaimana apabila dia meletakkan goal setting. Yang pertama, kebiasaannya adalah berasaskan kepada emosi. Yang kedua, berasaskan kepada perlunya rasa tak nak gagal, nak selamat. Dan yang ketiga adalah kepada mendukung kepada satu aspirasi. Jadi untuk tu tuan dan puan, semoga dengan input sedikit malam ini, tuan dan puan sempatlah buat sikit reflection dan review, dan mungkin sampai ke satu masa tuan dan puan akan dapat juga satu clarity kejelasan dalam apa yang tuan dan puan lakukan. Okey, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tinggalkan komen, like dan share video ini. Alright, jumpa lagi.